Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan soalan UPKK bagi subjek Adab dan Akhlak Islamiah Part 2 bagi subjek Adab Kertas 2. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan keempat, jawab semua soalan berpandukan carta di bawah. Okey, dia ada bagi satu carta, kemudian kita jawab soalan berpandukan carta tersebut. Okey, carta organisasi kelas tahun 5 UMA. Okey, gambar yang atas sekali tu ketua kelas, kemudian bawah dia penolong ketua kelas, kemudian ada ketua kebersihan, setiausaha dan bendahari. Okey. So kalau kita tengok, okey, ni ada ketua kelas, lepas tu penolong ketua kelas, kita ada ketua kebersihan dan setiausaha, kemudian yang terakhir ada bendahari. Okey, ni carta kelas tahun, carta organisasi kelas tahun 5 UMA. Okey, soalan 1, siapakah pemimpin tertinggi berdasarkan carta organisasi di atas? Okey, siapakah pemimpin tertinggi berdasarkan carta organisasi di atas? Okey, jawapannya ialah ketua kelas. Okey, ketua kelas. Okey, soalan kedua. Okey, tengok ni masih dalam carta yang sama. Okey, soalan yang kedua, tuliskan dua adab dengan pemimpin tersebut. Tuliskan dua adab dengan pemimpin tersebut. Maksudnya kat sini adab dengan ketua kelas. Sebab pemimpin tadi soalan 1 kita jawab pemimpin tertinggi adalah ketua kelas. Okey. Kemudian dia tanya lagi soalan, tuliskan dua adab dengan pemimpin tersebut. Okey, yang pertama kita boleh jawab menghormati pemimpin. Yang kedua, tidak meninggikan suara. Okey. Seterusnya, soalan ketiga, senaraikan dua sifat pemimpin yang baik di dalam sebuah kelas. Senaraikan dua sifat pemimpin yang baik di dalam sebuah kelas. Okey, yang pertama, jujur. Yang kedua, ikhlas. Okey, so, kita tambah dua lagi. Jawapan yang kita boleh tulis kat sini. Mempunyai peribadi yang mulia dan mempunyai visi. Maksudnya seseorang ketua tu ada matlamatnya. Okey, jujur, ikhlas, mempunyai peribadi yang mulia dan mempunyai visi. Okey, seterusnya soalan yang keempat, jelaskan dua faedah beradab dengan pemimpin anda. Jelaskan dua faedah beradab dengan pemimpin anda. Okey, kat sini kita boleh tulis jawapannya ialah mudah mendapat pertolongan apabila kita beradab dengan pemimpin, dan yang kedua, mengeratkan hubungan. Okey, mudah mendapat pertolongan dan mengeratkan hubungan. Okey, seterusnya soalan yang kelima, senaraikan tiga jawatan pemimpin dalam kelas anda. Senaraikan tiga jawatan pemimpin dalam kelas anda. Okey, yang pertama, ketua kelas. Yang kedua, penolong ketua kelas. Yang ketiga, bendahari. Ataupun bolehlah nak tulis setiausaha ke, ataupun ketua kebersihan ke. Okey, so dia kata senaraikan tiga jawatan pemimpin di dalam kelas anda. Ketua kelas, penolong ketua kelas dan bendahari. Okey, soalan kelima, jawab semua soalan berpandukan gambar di bawah. Okey, kita tengok ada gambar
di sebuah kantin sekolah. Kemudian ada pelajar-pelajar yang tengah membeli dan ada pelajar yang macam tengah bergaduh. Okey, tolak menolak. Okey, yang pertama, soalan 1, tuliskan 2 larangan ketika berada dalam situasi di atas. Tuliskan 2 larangan, okey? Larangan ketika berada dalam situasi di atas. Okey, yang pertama, apakah larangannya? Bergaduh, jangan bergaduh. Yang kedua, berebut, dan kita boleh tambah satu lagi ke? Tidak beratur. Okey, itu larangan-larangan ketika berada dalam situasi di atas: bergaduh, berebut dan tidak beratur. Okey, seterusnya, tuliskan 2 adab yang perlu dilakukan oleh murid-murid di dalam gambar. Tuliskan 2 adab yang perlu dilakukan oleh murid-murid dalam gambar. Okey, yang pertama, dia mesti beratur. Kemudian yang kedua, bertolak ansur. Dan kita boleh tambah satu lagi, berkelakuan baik. Okey, so ini adalah 3 adab. Dia suruh tuliskan 2 tapi kita bagi 3 kat sini. Adab yang perlu dilakukan oleh murid-murid di kantin, berdasarkan dalam gambar tu, iaitu beratur, bertolak ansur dan berkelakuan baik. Seterusnya, nyatakan 2 tindakan anda sekiranya rakan anda tidak beradab dalam situasi di atas. Okey, apa tindakan kita sekiranya ada kawan-kawan yang tidak beradab semasa di kantin? Okey, yang pertama, menegur. Kita boleh menegur mereka. Yang kedua, menasihati, memberi nasihat kepada mereka yang tidak beradab. Kemudian tertambah satu lagi, meleraikan pergaduhan. Sekiranya ada rakan-rakan yang telah bergaduh, kita leraikan cepat-cepat pergaduhan mereka itu. Okey, soalan yang keempat, apakah 2 ciri barangan jualan yang tidak berkualiti? Apakah 2 ciri barangan jualan yang tidak berkualiti? Okey, apa ciri-ciri barangan yang tidak berkualiti? Ciri-ciri barangan jualan yang tidak berkualiti. Yang pertama, luput tarikh. Yang kedua, tiada tanda harga. Dan yang ketiga, barangan tersebut telah rosak. Okey, luput tarikh, tiada tanda harga dan rosak. Okey, itu adalah ciri-ciri barangan jualan yang tidak berkualiti. Luput tarikh, tiada tanda harga dan rosak. Okey, soalan kelima. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh peniaga jika air jualannya dimasuki lalat dan alasannya? Okey, apakah tindakan, dia nak kat sini tindakan yang perlu dilakukan oleh peniaga jika air jualannya dimasuki lalat dan alasannya. Dia nak tindakan dan alasan. Okey, tindakannya ialah, tindakan yang perlu diambil oleh peniaga adalah menukar air yang baharu ataupun menukar air yang bersih lah, yang baharu. Okey, kalau air tu air sirap, buatlah air sirap lain sebab air sirap yang ada tu dah dimasuki lalat. So, menukar air yang baharu. Alasannya apa? Kita boleh tulis alasan kat sini, air sudah tercemar, ataupun alasannya lagi, kita boleh tulis juga menjaga hati pelanggan. Okey. Saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada para pelajar sekalian untuk mengulang kaji subjek UPKK bagi subjek adab. Dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada video ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.